Okey. Semyat ni kalau cikgu tak pernah guna, cikgu jangan risau sebab dia sangat simple, sebab dia mesra pengguna dan dia tak menyusahkan kita. Untuk cikgu-cikgu yang mungkin kita sibuk dengan tugasan-tugasan lain, so kita guna Semyat ni sangat mudah sebenarnya. Untuk permulaan, untuk cikgu-cikgu yang masih belum pernah cuba Semyat ni, first kali cikgu-cikgu perlu ni lah, pergi ke Google Chrome ataupun apa-apa browser, cuba type saja Semyat, semyat.com, dia akan muncul macam ni untuk skrin pertama untuk cikgu-cikgu yang belum pernah masuk ke dalam Semyat. Kemudian untuk yang permulaan, kalau cikgu tak pernah login, cikgu perlu pergi ke masukkan email, get start lah. Okay, so dia akan minta untuk cikgu daftar dulu, sign up dulu sebagai akaun yang baru. Tapi saya pernah dah masuk, saya akan terus login, klik je login, dia akan minta email macam biasa. Saya akan masukkan email Mapeka dan dia akan minta kita masukkan 6 digit kod. 6 digit kod ni dia akan send dekat email yang kita daftar tu. So saya dah daftar dekat email Mapeka, saya akan pergi tengok, dia akan muncul kat sini. Kita copy paste sajalah. Kita copy and paste. Okay, terus pergi ke login. Okay, kemudian dia akan muncul macam ni. Untuk yang permulaan, dia akan minta kita masukkan destination untuk kita buat live nanti. Okay, contoh kalau cikgu-cikgu ada Facebook channel, Facebook page, Facebook profile, boleh masuk. Masukkan juga kalau ada channel YouTube. Macam di sini saya masukkan channel YouTube untuk Mapeka. Macam ni UPK Keywords ni rakan saya, Cikgu Aisyah. Okay, di sini nak tambah tak ada masalah, kita boleh tambah. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat sini banyak Twitch boleh. Okay, Semyat ni biasanya kita guna untuk kita buat saya langsung di YouTube ataupun Facebook. Kita juga boleh rekod sebenarnya. Contoh cikgu nak buat rekod untuk buat video menasihat ke, video program ke, cikgu-cikgu boleh gunakan juga Semyat ni untuk rekod sebenarnya. Tak ada masalah. Bukan hanya untuk live sahaja, tapi cikgu boleh rekod juga. Nanti saya ajar macam mana nak rekod menggunakan Semyat. First kali kita untuk kita buat live, kita perlu masuk dalam ni, create a broadcast. Betul ke broadcast? Okay, broadcast saya tak pasti. Okay, kita klik and then dia minta kita untuk pilih destination untuk kita buat live. Kita boleh kalau untuk yang macam saya yang akaun Mapeka ni, saya dah beli ataupun subscribe dalam sebulan, harga dia dalam RM112 termasuk GST. So kita boleh buat live dekat Mati channel. Contoh saya buat live dekat Facebook dan juga YouTube dalam masa yang sama. Tapi kalau untuk yang kita tak subscribe ataupun tak beli, dia hanya satu channel sahaja, satu destination sahaja yang kita boleh buat live. So saya pilih satu lah contoh. Kemudian kita tulis tajuk apa yang kita nak buat live tu. Contoh saya buat sini saja. Kita nak buat test live streaming. Kemudian dekat sini buat sajalah apa-apa yang berkenaan dengan kita punya program. So saya buat itu saja. Kemudian di sini kita boleh pilih nak public ke, nak unlisted ke, ataupun nak private. Kalau cikgu-cikgu nak test dulu, nak cuba running dulu macam mana hasil dia, bolehlah buat pilih private ataupun unlisted. Tapi kalau dah yakin untuk public, klik saja public. Kemudian saya buat unlisted takut muncul di YouTube nanti. Okay, kalau cikgu-cikgu nak rancang program live streaming tu dalam masa yang mungkin lambat lagi, contoh seminggu ataupun sebulan lagi, boleh klik schedule for later. Okay, dan letakkan gambar program kita tu. So dia gambar tu akan muncul dekat kita punya channel nanti dekat YouTube, dan juga masa untuk kita live streaming.
Okay, kalau nak buat terus live, klik balik lah. So kita create. Kemudian okay, tunggu sekejap. Okay, kemudian dia akan muncul macam ni, screen macam ni. Untuk kita set up dulu kita punya kamera, sama ada nak guna kamera yang daripada mana. Nak guna kamera laptop ke, nak guna kamera webcam kita yang extension ke, tak ada masalah, kita pilih kat sini. Kemudian audio pun sama, kalau kita ada guna mic yang lain, kita cocok dekat laptop, kita pilih kat sini lah kalau ada. Okay, kemudian speaker. Okay, kalau ada green screen, boleh pilih green screen. Kalau kita ada belakang ni, kita ada, macam saya ada green screen belakang ni, saya dah buat satu background menggunakan OBS. So cikgu-cikgu boleh pilih dekat sini lah nanti kalau ada green screen. Okay, kemudian kita dah pilih kamera, kita kat sini kita boleh tulis nama apa yang kita nak untuk muncul dalam screen live nanti. Ulang lah, tapi untuk muncul dalam live nanti saya prefer tulislah nama yang lebih profesional lah. Okay, kemudian kita masuk dalam studio. Okay, ini gambaran yang kalau kita sebagai admin nanti, admin yang daftar account tu, login menggunakan account yang kita daftar tu akan muncul macam ni. Okay, so ini hanya dalam studio baru, kita belum lagi muncul ke live. Live akan muncul kalau kita pergi klik dekat atas belah kanan ni, dekat go live ni. So sebelum kita tekan ni, kita akan selamat dalam studio sahaja. Orang luar tak akan nampak apa yang kita buat. Orang luar tak akan nampak apa yang kita buat dalam studio ni. Jadi bila dah muncul dalam ni, dalam kat bawah ni cikgu-cikgu boleh nampak saya ada kat situ. Tapi saya tak muncul lagi dalam screen sebab saya masih dalam studio, saya belum masuk dalam screen lagi. So yang bawah ni tak kisahlah. Untuk handle macam saya buat yang live streaming MPK gitu. Saya buat saya sebagai teknikal, saya kawal slideshow untuk penceramah. Saya kawal penggunaan layout dalam screen. Macam Cikgu Aisyah, kawan saya, dia kawal bahagian komen di YouTube. Hanya kawal di sini saja. Kawal di bahagian studio saja. Okey, kemudian mungkin kru-kru lain mungkin boleh handle bahagian audio, boleh kawal bahagian private chat dan sebagainya. Tapi teknikal saya nasihatkan tak perlu ramai lah. At least dalam 2 orang sahaja pun dah memadai. Sebab kalau ramai dia akan menyebabkan jadinya konflik. Masing-masing nak buat last kali dalam live tu akan jadi huru hara. Okay, jadi untuk masuk ke dalam screen ni, cikgu-cikgu perlu pergi alihkan punya anak panah ni, cursor ni, pergi ke dekat screen kamera ni, add to stream. Okay, kita add sahaja, dia akan muncul macam ni. Okay, bila muncul macam ni terlalu besar sebab seorang. Kalau ada 2 orang, 2 orang dia lagi, kita boleh adjust layout ni. Okay, sekejap saya cuba Cikgu Azhar boleh? Cikgu Azhar? Boleh bagi link. Okay, saya akan klik. Okay, untuk invite penceramah ataupun kru-kru lain, cikgu boleh klik invite dekat bahagian bawah ni. Ada kepala orang dengan tanda tambah tu, klik invite, copy to klik ni link tu, dan saya bagi pada Cikgu Azwar untuk dia masuk supaya cikgu-cikgu nampak keadaan yang sebenar lah. Okay, ini adalah skrin asal kalau kita tak subscribe Semiat. Sebab apa? Bila kita tak subscribe, logo itik macam itik ni lah, itik ni dia akan kekal. So cikgu-cikgu tak boleh nak buang logo Semiat ni. Dia akan ada sahaja dekat skrin sebab kita benda free akan banyak. Itulah limitation. Okay, sekarang saya cuba add Cikgu Azwar dalam stream ni. Okay, di sini kita boleh kawal layout kita. Macam sekarang ni Cikgu Azwar muncul di skrin. Saya akan pilih macam ni. Macam ni boleh. Kalau macam ni boleh. Macam ni kalau kita ada present slide.
akan muncul. So yang ni saya cuba present slide juga. Sekejap Saya share screen. Kita akan nampak macam ni. Cikgu jangan pening buat tengok macam ni. Ni contoh saja. Okey, ini kalau kita screen sahaja. Kalau yang macam ni, gambar penceramah dengan panel akan ada kat tepi ni. So slideshow akan muncul dekat tengah tu. Okey, macam ni pun kalau saya sebagai penceramah dan slideshow tu akan muncul di sebelah sini. Kecil ni, sebelah sini. Okey. Kemudian yang ini kalau ramai dia akan muncul mungkin lebih sikit lah. Saya yang cakap kat depan ni akan lebih besar skrin dia. Okey, yang dekat layout ni sangat penting untuk live nanti. Sangat penting sebab kita nak bagi tengok pada audiens apa yang sepatutnya. Nanti kalau penceramah yang cakap tiba-tiba gambar orang yang keluar, gambar slide saja keluar ke, so pastikan yang kawal teknikal tu dia tahu dan pandai untuk kawal layout dekat bahagian bawah ni. Okey, kemudian saya nak ajar yang paling penting sekali sebelum kita pergi live, kita sebagai kru dalam studio perlu set up studio untuk nampak cantik dan kemas. Supaya inilah panggil first impression orang pada kita. Kalau kita tengok poster, mula-mula poster kita buat pun dah tak cantik, orang nak tengok tu mungkin kurang. Itu pertama. Kalau poster kita cantik, insya-Allah ramai kita dapat invite orang untuk tengok. Itu yang pertama, first impression. Kemudian of course lah kita punya content live tu. Kalau setakat kita nak sembang-sembang kosong, mungkin orang tak nak masuk. Okey. Dan juga siapa penceramah kita jemput. Itu salah satu tarikan utama lah untuk orang tengok kita punya live. Okey, dan yang ketiga, kita punya dalam skrin ni nanti. Skrin ni sangat penting juga untuk tarik orang. Kalau skrin pun, dalam skrin live pun huru-hara, tak tersusun, tak kemas dan sebagainya, orang nak tengok tu hanya sekejap je lah. Okey. So yang penting sebab kita punya penampilan penceramah juga penampilan kita punya studio sangat penting. So kita kena control kat sini. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat bahagian tepi ni ada komen, ada banner, ada brand, ada private chat, ada setting. Okey. Saya akan tunjuk satu-satu dia punya fungsi. First sekali adalah saya tunjuk dulu bahagian brand dulu lah. Sebab brand ni sangat penting. Brand ni adalah kita punya pakaian screen studio kita. Pakaian lah boleh katakan kita punya setup studio kita. First sekali saya nak tunjuk macam logo. Logo ni kalau kita subscribe kita boleh letak logo kita. So saya unclick, saya letak logo Mapeka contoh. Logo kementerian, logo KV Artis Tapak. Okay, so logo boleh letak sini, logo kita. So orang akan tahu, oh ini Mapeka punya channel. Okay. Takkan kita nak letak logo itik, tapi tak ada masalah untuk yang starter tak mampu beli, tak ada masalah, guna saja. Okay. Kemudian untuk overlay ini pun sangat penting untuk menunjukkan kita punya live ni menarik. Macam ni kita boleh tukar. Macam saya ni saya dah buat dulu saya design sendiri menggunakan Canva. Okay, cikgu-cikgu boleh create design ni dekat Canva. Pastikan kat background belakang ni pastikan kosong dan save as PNG untuk nampak bahagian belakang. Okay, ini overlay untuk muncul kat atas ni letak logo kita, kat bawah ni saya letak channel Mapeka dan contoh saya letak subscribe. Okay, untuk ingatkan kepada audiens untuk subscribe kita punya channel lah. Kemudian yang lain, contoh-contoh overlay yang lain macam ni, kita boleh tunjuk macam KV Artis Tapak buat pilihan raya menggunakan StreamYard. Okay, macam ni. So dia nampak menarik untuk kita tengok. Kemudian dekat video klip ni kita boleh letakkan apa-apa video untuk starter tu. Contoh orang menunggu orang menunggu lama nak tak video trailer ke, video teaser ke, ataupun video apa-apa saja, ataupun video countdown ke, kita letak. Contoh yang StreamYard bagi yang free ni, dia hanya bagi yang ni saja. Kosong macam ni. Okay. Kalau cikgu ada video lain boleh upload dekat sini
boleh upload saja dekat sini. Kemudian untuk background pun penting untuk nampak menarik. So macam ni saya buat background untuk Mapeka. Kita letak kosong macam ni supaya jangan bagi nampak terlalu crowded sangat kita punya background, sangat serabut, orang nak tengok pun jadi serabut. Okey, biarlah hanya bahagian ujung bucu-bucu saja macam ni tak tepi-tepi macam ni. Untuk kita starter boleh lah, starter macam ni. Untuk starter saya letak yang ni tu, poster yang ni, sementara orang menunggu audience boleh tengok detail program. Okey, masa live pastikan background kita kosong ataupun lebih simple, tak terlalu crowded. Okey, kemudian kita dah set up studio kita bagi menarik. Kemudian yang dekat sini team ni kita boleh pilihlah mana-mana empat-empat ni untuk muncul. Contoh kalau saya muncul nama saya kat bahagian petak ni, bawah ni boleh pilih bulat, petak ke, macam ni ke. Kita pulang pada cikgu lah. Dan warna boleh ubah, warna kuning ke, warna biru, warna pink, warna merah. Okey, so terpulang pada cikgu-cikgu juga nak warna apa. Okey, kemudian bila dah set up studio, cikgu-cikgu boleh tengok kat sini pula bahagian banner ni. Okey, yang ini kalau cikgu-cikgu nak buat iklan kat bawah ni ataupun apa-apa saja info yang cikgu-cikgu nak tambah kat bahagian bawah ni, bahagian skrin ni, cikgu boleh buat banner ataupun boleh buat scrolling text. Macam saya buat sekarang ni, saya dah buat dulu. So saya show saja, dia akan muncul kat bahagian bawah ni. Okey, macam berita lah, berita kat bawah. Macam kita tengok, selalu tengok berita TV3, kat bawah tu dia akan cerita sikit lah info-info tentang apa-apa saja yang mereka nak letak, kita boleh letak bawah ni. Macam saya letak tajuk live streaming saya. Okey, itu scrolling tag. Kemudian contoh kalau kita nak create lain, kita tak nak buat scrolling. Kalau scroll tu cikgu-cikgu perlu klik kat sini, scroll tu. Kalau tak nak scroll, cikgu boleh letak tajuk sahaja untuk muncul statik dekat bahagian sini. Contoh saya buat tajuk test live streaming. Saya add banner. Selagi cikgu tak showkan dia tak akan muncul. Cikgu kena klik show. So dia akan muncul dekat sini. Ini kalau contoh tajuk yang kita nak letak. Dan cikgu boleh juga hidekan balik. Macam bawah ni pun sama, boleh hidekan balik. Okay, so dah set up yang bahagian ini. Kemudian apa lagi yang perlu set up adalah settle dah. Cuma cikgu perlu masukkan ni lah, penceramah, moderator dan juga slideshow untuk ditunjukkan nanti. Kemudian bila dah settle semua, okay, cikgu pergi go live. Okay, in case lah masa tengah live tu cikgu tengok penceramah kita mungkin audio tak dengar ataupun baju dia, tudung dia senyek ke apa, cikgu nak betulkan ataupun nak maklumkan bahawa okay, live kita akan mula tak lama lagi, cikgu boleh hanya private chat saja dekat bahagian sini. Penceramah ataupun panel yang kita jemput akan nampak. Kita tak nak kalau kita nak WhatsApp dia, nak call dia takut mengganggu. So kita check kat sini, panel akan nampak apa yang kita maklumkan dekat kawasan private chat ni. Okay, Assalamualaikum contoh. So hanya kru-kru yang dalam studio sahaja nampak private chat ini. Sebab tu nama dia private chat. Hanya kru sahaja yang akan dapat lihat. Kemudian contoh tengah live nanti, cikgu boleh monitor segala komen-komen daripada audience yang tengok live kita di YouTube ataupun Facebook. Mereka akan komen di sana, tapi komen tersebut akan muncul di sini juga. Cikgu boleh nampak kat sini. Contoh kat sini saya tulis Assalamualaikum. Kita pun boleh komen juga, nak balas komen daripada audience. Kita boleh komen kat sini terus. Dan komen ini kita boleh muncul ke dalam skrin dengan cara kita pergi tunjuk saja cursor kita pergi dekat sini, klik show, dia akan muncul dekat skrin. Okey, contohlah kalau cikgu tengah buat sesi soal jawab, okey, kita nak teruskan ke sesi Q&A, audiens boleh
bertanyakan soalan di ruangan komen. So audien akan tanya soalan di ruangan komen. Kemudian sebagai teknikal, kita tunjukkan soalan tersebut untuk penceramah baca soalan tersebut di skrin. Penceramah akan nampak di skrin nanti soalan tersebut. So tak payah nak baca dekat komen dekat bahagian YouTube ke, scroll dan sebagainya. Teknikal perlu mainkan peranan dekat bahagian ini. Okey, kemudian dah tunjuk soalan, dah habis baca, kita hidekan balik lah. Okey, kita pun boleh tunjuk komen-komen yang positif daripada audien munculkan dekat skrin supaya kita raikan lah kehadiran audien, raikan juga komen daripada audien supaya mereka rasa seronok, mereka dihargai lah. Okey, dan juga teknikal boleh tak tunjuk komen-komen yang negatif daripada audien bagi dengan hanya kita tak klik komen tersebut lah. Kalau nampak kat sini, kita boleh block audien yang rasanya mungkin meninggalkan komen yang negatif, kita boleh block dia lah ataupun kita keluarkan dia punya komen. Okey. Kemudian saya nak ingatkan untuk live streaming nanti, kalau boleh moderator ataupun penceramah hanya fokus pada skrin ini sahaja. Jangan bagi mereka lihat di YouTube, sebab kalau mereka tengok di skrin dan juga di YouTube dalam masa yang sama, dia akan mengganggu. Sebab sewaktu kita live di YouTube nanti, dia akan delay beberapa saat. Seingat saya dalam 8 saat. Contoh cikgu cakap dekat skrin studio ni, Assalamualaikum, 8 saat kemudian dia baru akan muncul di YouTube, Assalamualaikum. So lambat. So jangan bagi dia tengok. Kalau yang nak tengok tu pastikan teknikal sahaja, AJK teknikal sahaja, supaya dia pantau adakah audio di sana dengar jelas, adakah skrin nampak okey, supaya mereka dapat kawal di studio ni. Okey. So itu untuk inilah, untuk live. Kemudian untuk cikgu yang mungkin baru daftar dalam StreamYard ni, saya boleh ingat, untuk bila kita klik yang add destination tadi, cikgu perlu menunggu 24 jam untuk akaun YouTube kita aktif dalam StreamYard untuk live. Macam Cikgu Azwar semalam, dia baru masukkan akaun ni YouTube dia. So dia perlu tunggu 24 jam baru boleh buat live menggunakan channel YouTube dia. Okey, lepas 24 jam tu baru boleh buat live. Sebelum 24 jam tu dia tak boleh nak buat live lagi. Sebelum nak live tu, kalau boleh, cadangan saya, tips saya, sebelum buat live tu, contoh live minggu depan, at least 3 hari sebelum ataupun 2 hari sebelum, kita buat rehearsal dulu dengan teknikal kita supaya kita tak kelang kabut. Akaun ni kita boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Contoh kalau macam cikgu Aisyah itu, dia minta izin untuk pinjam akaun Mapeka untuk buat live untuk KVA, artis tapak untuk pilihan raya MPP. Tak ada masalah, boleh guna. Cuma kita perlu tambah dekat destination tu. Dekat destination tu tambah channel dia. Okay, jangan kacau channel Mapeka. Add berapa banyak pun channel dia nak tambah. Okay, dia tak akan muncul kita punya akaun Mapeka tu dalam live streaming, tak akan muncul. Okay, so cikgu-cikgu bolehlah bincang dengan kawan-kawan ataupun rakan BNK sekolah ke, rakan BNK zone ke, bayar kumpul duit sama-sama ke, contoh RM10 seorang atau RM5 seorang, langgan untuk sebulan dan berkongsilah untuk buat live, tak ada masalah. OBS, kalau mana-mana cikgu yang baru dengar perkataan OBS tu, OBS ni adalah salah satu aplikasi untuk live streaming juga, iaitu Online Broadcast Studio. Cikgu Nafi mungkin tahu, Cikgu Azwar mungkin tahu. Macam saya guna OBS untuk virtual camera sekarang ni. Macam saya sekarang ni saya guna OBS. Okay, OBS beza dia dengan StreamYard. StreamYard dia mesin pengguna sebab dia sudah ada dan dia sudah ada template. Kita cikgu-cikgu ni hanya masukkan sahaja. OBS kita perlu create daripada A ke Z. Daripada awal lagi kita kena create sebab dia manual. Dan satu lagi beza dia, OBS dan juga StreamYard. StreamYard kita perlu bayar untuk dapat kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi di OBS ianya hanya free saja, cikgu-cikgu boleh download
dekat Google, free download saja. Cuma OBS cikgu-cikgu banyak kerja. Saya nak tunjuk kat sini pun mungkin complicated sikit, dia perlu masa yang lain rasanya. OBS memang saya suggestkan kalau cikgu nak guna untuk buat live streaming, StreamYard. Kalau OBS, kalau cikgu sanggup untuk belajar lebih lagi untuk buat live gunakan OBS, saya boleh tunjuk sikit-sikit lah. Sebab OBS untuk biasanya digunakan oleh orang gaming. Kalau cikgu pernah tengok orang gaming di Facebook yang gambar dia kecil dekat bahagian bawah dan skrin dia besar tu menunjukkan dia tengah main game. Itu OBS. Itu banyak benda lah nak kena buat. Okay. Yang penting OBS dia free dan perlu banyak kerja buat. Di StreamYard dia free tapi ada limit, dan kalau bayar dia sangat mudah untuk kita guna. Hanya perlu adjust studio saja. Dan satu lagi kekurangan dia, kalau di StreamYard kita boleh invite panel atau ceramah, dua skrin, kamera dalam skrin ni sangat mudah, simple. Tapi di OBS biasanya kita guna OBS untuk seorang saja muncul dalam skrin tu. Untuk seorang lagi muncul boleh, tapi ada cara yang lain, perlu banyak kerja kena buat. Untuk buat live streaming ni, pastikan cikgu at least lah ada second monitor di tepi. Macam saya sekarang ni ada laptop dan satu lagi ada screen monitor untuk kita monitor slide ke ataupun studio kita punya tu ke. Itu untuk teknikal lah. Sangat disarankan untuk ada second monitor. Okay. Baik, untuk record saya nak tunjuk dekat sini macam mana kita nak record menggunakan StreamYard. Menggunakan layout yang kita buat tadi dekat studio. Kita hanya klik create a broadcast. Tak perlu pilih destination ni, hanya skip and record only. Okay, skip and record only. Tajuk tak kisah cikgu nak tajuk apa. Kemudian create. Sama juga macam tadi, kita perlu pilih ataupun setting kita punya kamera. Okay, dia akan muncul macam ni. Okay, kan cantik kalau kita nak record kan. Nak record kita punya program, contohlah cikgu-cikgu nak bagi perkongsian tentang minda sihat. Kita pun kawal lah kat sini. Macam mana tajuk dia kat atas tu, bicara kaunseling setiap satu sektor mental. Okay, sambil kita gunakan kita punya ni, kita boleh record. Hanya klik dekat bahagian atas ni, kita klik record. Okay, contoh saya record saya record. Tapi itulah kalau yang free 720, kalau yang berbayar 1080 HD. Yang berbayar profesional tadi. Okay, kita record, kita dah settle record, kita end balik, end broadcast. Okay, sekejap. Kemudian ini tak payah, tak apa. Kemudian dah settle, kita pergi ke dashboard. Kita tengok yang dekat pas kita punya broadcast. Kita tengok kat sini, kita boleh download apa yang kita record tu. Download. Sama ada nak download video saja ataupun audio saja. Kalau audio saja ni nak dengar suara sajalah. Kalau kita download video recording, audio kita dengar, video pun kita ada. Okey, dua tu. Tapi dia akan save kita punya record ni 15 hari lah. Lepas benda tu dia akan auto delete. Okey, jadi kalau cikgu dah settle record tu, delete lah terus, tak ada masalah. So delete broadcast. Okey, itu untuk record lah. So cikgu boleh guna StreamYard ni untuk record dan juga boleh untuk buat live streaming. Okey, tak ada masalah. Sangat mudah StreamYard ni. Free ini saja yang dia bagi. Stream limit ni hanya untuk 20 jam sahaja setiap bulan. So cikgu tak boleh nak buat live lebih daripada 20 jam sebulan kalau free. Kemudian dia hanya 6 orang sahaja yang akan muncul dalam skrin dan 10 orang dalam studio. Kalau yang saya beli untuk MyPK, logo
itik tak ada, logo itik tu lah yang semiat tu. Tak ada limitation untuk kita buat live streaming, boleh lebih pada 20 jam. Kemudian dekat sini kita boleh masuk 10 orang dalam screen. Kalau free 6 orang saja. Dalam logo kita boleh tak logo kita boleh tak overlay kita, boleh tak background kita sendiri. Kita boleh create platform kita tanpa ada gangguan. Kemudian kita boleh record 4 jam setiap broadcast tu boleh record dan simpan 15 hari. Dan juga boleh 3 destination multi stream. Facebook, contoh Facebook, YouTube dengan Twitch contohnya Okay. Dan juga professional, beza dia hanya Full HD dan juga boleh record audio recording, individual audio recording. Tapi harga dia keras sikit lah, $49. Ini untuk bulanan. Kalau tahunan dia akan jatuh murah sikit lah setiap bulan. Itulah sikit sebanyak tentang StreamYard ni. Dia sangat mudah dan sangat mesra guna, tapi pastikan internet kita stabil lah. Kalau tak stabil dia boleh live tapi faham-faham je lah dia punya keadaan nanti.